Okay, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah benarkan kita ataupun izinkan kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu sempena hari cuti umum pada hari ini, alhamdulillah. Dan bersama-sama kita yang kita raikan Ustaz Zahiruddin Zabidi selaku panel kita pada pagi ini, dan tidak dilupakan juga kepada semua peserta My Tadabbur Time Keindahan Tafsir Hamka yang sedang menonton di Facebook Mutiara Tadabbur. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada semua tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah, kakak, abang dan sebagainya yang sedang menonton pada pagi ini. Alhamdulillah. Mungkin masing-masing boleh type kat situ menonton daripada negeri mana mungkin, insya-Allah. Daripada Kelantan ke, daripada Terengganu ke, daripada Perak, Pahang dan sebagainya, mungkin boleh type di situ, insya-Allah. Di ruangan komen kita boleh tahu nanti daripada mana. Mungkin ada juga daripada Singapura dan sebagainya yang sedang menonton. Okay, alhamdulillah. Ada juga ustaz yang bagi tahu saya, dia kata, "Ustazah, saya tak cuti hari ni sebab saya daripada negara lain." So tak Oh, apa, boleh tonton dan insya-Allah kita akan sediakan rakaman, insya-Allah. Sesi ini kami akan sediakan rakaman, dan bagi yang dah mengisi borang daftar tu, kami akan hantar link rakaman insya-Allah ke WhatsApp masing-masing, insya-Allah. Nanti saya tengok di ruangan komen, insya-Allah ramai yang sedang menonton di Johor, daripada Johor. Okey, daripada Singapura, daripada Kuching, Sarawak, daripada Seremban, Singapura dan sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua yang dah respon di situ. Alhamdulillah. Okey, satu lagi saya nak tanya juga sebelum kita mula dulu kan. Okey. Siapa di kalangan penonton yang sebelum ni apabila dia nak tadabbur Al-Quran, dia merujuk tafsir Hamka? Mungkin boleh type nombor 1 bagi yang merujuk tafsir Hamka, dan yang kedua, yang nombor 2 bagi yang tak pernah rujuk pun tafsir Hamka. Kita nak tengok siapa di sini yang selalu rujuk tafsir Hamka ni, insya-Allah. Dia boleh komen. Alhamdulillah. Puan Norkia pernah rujuk, alhamdulillah, nombor 1. Suzanaria, Puan Arsanti, Puan Norkia. Okey, ramai juga yang belum pernah lagi biasa dengan tafsir Hamka ni, tapi tak apa. Program kita pada pagi ini insya-Allah akan membuka perspektif baru kepada minda kita tentang tafsir Hamka yang akan dikupas oleh Ustaz Zahiruddin Zabidi. Jadi Ustaz Zahiruddin Zabidi akan berkongsi kepada kita semua insya-Allah tentang keindahan tafsir Hamka. Okay? Keindahan tafsir Hamka. Terima kasih kepada semua yang respon di ruangan komen. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ustaz Zahiruddin Zabidi untuk pengetahuan semua, pada awal bulan November baru-baru ini Mutiara Tadabbur sudah anjurkan satu kelas tadabbur surah Al-Fatihah perspektif Hamka bersama Ustaz Zahiruddin Zabidi pada awal November hari itu, dan mungkin antara pendengar juga yang sedang mendengar ini antara peserta kelas seminar Mutiara Tadabbur bulan November. Jadi insya-Allah lebih membantulah untuk lebih memahami apa yang Ustaz Zahiruddin Zabidi akan perkatakan sekejap lagi. Tapi jangan risau, insya-Allah Ustaz Zahiruddin pada hari ini insya-Allah akan membantu kita untuk lebih memahami apa itu tafsir Hamka, apa metodologi tafsir tersebut, dan kita nak tahu betul ke Hamka menulis tafsir ini dalam penjara kan, dan sebagainya. Jadi Ustaz Zahiruddin Zabidi, nama penanya Zahiruddin Zabidi, berasal daripada Wakaf Baru Kelantan, sama negeri dengan saya. Alhamdulillah, bangga saya. Alhamdulillah, sangat menginspirasikan Ustaz Zahiruddin Zabidi, kerana Ustaz Zahiruddin ni banyak karya-karya beliau yang telah beliau berjaya hasilkan, alhamdulillah, antaranya surah Yusuf dan sastra Israiliyat,
hadis maudhu' dan fitnah sirah di alam Melayu, dan karya dia, karya ustaz yang menarik juga antaranya khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu. Ni memang ustaz punya bidang lah kan, tentang khurafat, tahyul, mistik ni. Okay, alhamdulillah. Dan juga ada juga buku-buku tentang fahami sunnah solat mengikut mazhab Syafi'i dan sebagainya. Dan dari sudut pendidikan, Ustaz Zahiruddin ini pernah bersekolah di Kelaboran, Tumpat, dan juga di Sekolah Ar-Rahmah Kenali, dan menyambung pelajaran di Ma'had Muhammadi Tumpat. Dan dari sudut sarjana, Ustaz menyambung sarjana sastra pengajian Melayu di APMUM, dan sarjana muda pengurusan awam UUM, dan pernah mengikuti pengajian diploma Usuluddin di UMCCED. Dan kini dan sekarang Ustaz Zahiruddin merupakan calon PhD Peradaban Islam di Institut Islam Hadari di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita sama-sama doakan supaya Allah mudahkan Ustaz Zahiruddin untuk tamatkan tesis beliau, tesis PhD beliau insya-Allah. Dan Ustaz ada pengalaman hampir 15 tahun dalam bidang penulisan, dan Ustaz juga antara yang mengkaji tentang Hamka, mengkaji tentang Hamka. Sewaktu saya degree lagi, memang dah kenal Ustaz Zahiruddin ni, dan Ustaz Zahiruddin ada mengupas tentang Hamka di YouTube beliau kan. Jadi masing-masing nanti boleh search di YouTube kupasan tentang Hamka yang pernah Ustaz Zahiruddin Zabidi letak di YouTube, insya-Allah. Moga-moga boleh membantu lagi untuk kita memahami tafsir Hamka. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita dah 10:09. Saya serahkan kepada Ustaz Zahiruddin Zabidi dahulu untuk soalan yang pertama, insya-Allah. Nak minta Ustaz kongsikan dahulu tentang siapakah Hamka, dan tentang riwayat hidup Hamka. Okay, mungkin Ustaz boleh mulakan dulu dengan soalan pertama, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ustaz dah dengar suara saya? Alhamdulillah dengar Ustaz. Okey. Jazakumullah khairan katsira kepada penganjur iaitu Ustazah Nik Fatimah daripada Mutiara Tadabur, yang saya kenal dia daripada masa dia undergrad lagi lah. Sampai sekarang jadi antara orang penting dalam arena pengajian tadabbur di Malaysia kita, alhamdulillah. Kalau siapa ingat dalam 10 tahun lepas, istilah tadabbur pun kita tak berapa biasa dengar sebenarnya. Seakan-akan benda baru. Seakan-akan benda baru. Alhamdulillah, hasil daripada munculnya asatizah kita yang mahir dan khusus daripada bidang bahasa Arab dan juga tafsir Quran, alhamdulillah makin banyak pengajian-pengajian yang memfokuskan kepada tadabbur Al-Quran, dan ini satu perkembangan yang sangat-sangat menarik. Baik, kerana secara umum dalam sejarah perkembangan Islam di alam Melayu, karya-karya yang dihasilkan berdasarkan Al-Quran, macam tafsir Al-Quran ataupun karya tadabbur dan seumpamanya, sangat-sangat minimum. Itu yang mukadimahnya lah. Yang kedua, saya terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Saya tengok tadi di live FB dah hampir 150 orang. Alhamdulillah, satu benda yang agak luar biasa lah untuk hari Minggu macam ni. Biasanya masa ni sedap lagi duduk tidur. Tapi ada yang bangun dan sanggup untuk meluangkan sedikit masa dalam 30 ke 40 minit itu untuk kita lebih tugas saya adalah untuk mendedahkan dan cuba untuk menimbulkan rasa minat tuan-tuan terhadap yang namanya tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka. Baik. Secara ringkasnya, biodata ataupun latar belakang Profesor Dr. Hamka ni, sesiapa yang berminat sungguh-sungguh nak kenal beliau, selain daripada Google dan seumpamanya, saya sendiri pun ada satu makalah berkaitan dengan hal ini, jurnal yang diterbitkan oleh jurnal Ad-Da'wah Al-Hikmah daripada UKM. Tapi Hamka kebetulan beliau menulis sendiri 4 buah buku yang boleh dikira sebagai autobiografi beliau, yang dinamakan sebagai kenang-kenangan hidup. Dia ada jilid pertama, jilid kedua, ketiga dan keempat. Dan kalau khatam buku tersebut, boleh kata selesailah tentang riwayat dan hikayat riwayat hidup Hamka dengan begitu detail sekali. Dia menulis dengan
begitu sekali rinci dan detail. Bahkan dia juga menulis tentang ayah beliau dalam satu biografi yang bertajuk Ayahku. Ini semua bukan sekadar buku yang menceritakan tentang diri mereka, ya. Bagi mereka yang mengkaji tentang perkembangan pemikiran Islam di alam Melayu, khususnya Nusantara, Malaysia, Indonesia, maka karya-karya ini adalah rakaman sejarah bagaimana perkembangan aliran pemikiran Islam di Nusantara ini. Itu satu. Yang keduanya, Buya Hamka ni nama sebenar dia adalah Abdul Malik. Itu nama IC dia lah, nama surat beranak. Abdul Malik bin Abdul Karim bin Amrullah. Abdul Karim bapa dia lah, dan Amrullah datuk dia. Jadi ringkasan daripada Abdul Malik, Abdul Karim, Amrullah, maka dinamakanlah Hamka. Hamka tu H di depan tu Haji. Haji Abdul Malik, HAM, Karim, Amrullah, maka jadilah Hamka. Apa nama? Akronimnya begitu. Iaitu Hamka tu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi kalau di Malaysia ni kita ada contohnya Dr. Maza, Muhammad Asri Zainul Abidin. Jadilah Maza. Begitulah. Ya. Saya tak ada. Saya tak guna. Baik. Itu kreativiti orang dulu dalam mencipta nama pena mereka. Ya. Jadi Hamka ni dia lahir sekitar tahun 1908. Iaitu awal abad ke-20 lah. 1908 dan dia meninggal pada 1981. Itu catatan rasmi. Dan Buya Hamka, menariknya, kalau saya nak cerita, banyaklah cerita-cerita yang menarik yang dia sendiri ceritakan dalam buku Kenang-kenangan Hidup. Cuma secara ringkas, yang berkaitan dengan tafsir, beliau ni orang dulu, beliau cerita beliau ni masa kecil-kecil tu sangat nakal lah. Ayah beliau ni tu guru besar, Haji Abdul Karim Amrullah ni, ataupun digelarkan sebagai Inyak Di'er ataupun Haji Rasul. Itu gelaran. Orang Minang ni dia ada satu tradisi, bila mana mereka pergi naik haji, mereka balik, mereka tukar nama. Kalau nama mereka masa sebelum itu adalah sekian-sekian, maka bila balik, jadi lain nama. Contohnya, siapa pernah tengok filem Sang Pencerah? Saya syurkan, ya. Tengok filem Sang Pencerah daripada Indonesia. Masa tokoh tu pergi ke Mekah, namanya Darwish, Muhammad Darwish. Tapi bila dia balik, ditukar nama jadi Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan. Itu pendiri Muhammadiyah. Melalui filem Sang Pencerah. Baik. Tapi Hamka, ayah dia ni sangat garang dan dia macam bermusuh lah dengan ayah dia pada pihak awal ni. Macam anti sungguh lah. Ayah dia garang, suruh dia belajar macam-macam. Daripada kecil lagi belajar kitab-kitab besar. Dan dia kata dia malas lah. Dia lebih suka nak baca novel. Dia lebih suka nak baca karya-karya terjemahan dan seumpamanya. Tapi ayah dia paksa dia mengaji kitab-kitab. Dan dia sekolah di sekolah Belanda, sekolah rendah kebangsaan ni sampai darjah 3 saja. Kemudian ayah dia suruh berhenti dan ayah dia sekolahkan di 2 sekolah serentak. Pagi sekolah agama biasa, petang sekolah pondok ataupun pesantren, madrasah yang ayah dia dipanggil Saniah Mawalid, Tawalid Padang Panjang. Itu ayah dia punya yang bawa Muhammadiyah. Macam kita di sini ABIN, dan seumpamalah NGO gerakan Islam, itu Muhammadiyah. Jadi Hamka ni pada umur kurang lebih dalam 12 tahun ke 10 tahun gitu, dia terkesan bila ayah dia telah berpisah dengan mak dia. Ini pun cerita menarik. Ayah dia ni pendakwah dai besar, tokoh besar, tu guru besar, dan standard pada zaman itu tu guru besar ni memang mesti lebih seorang. Dan bila dia banyak dakwah keluar ke Padang Panjang, ke Pariaman, jauh lah, dalam 50 km, dan dulu jalan kaki. Maka bila pergi seminggu, 2 minggu, sebulan baru balik, lama-lama ayah dia pun orang tawarkan isteri di satu tempat dan dia telah balik, dan kerana isu keluarga, maka ayah dia telah berpisah dengan mak dia, dan itu sangat memberi kesan kepada dia. Jadi bila kita baca novel-novel Hamka, sebahagian daripada novel-novel itu sebenarnya kita boleh relate dengan kehidupan dia sebenarnya. Kemudian mak dia kahwin dengan seorang pedagang dan katanya hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera lah. Dan ayah dia pun teruskan sebagai jadi guru dan adik isteri lain dan seumpamanya.
Jadi Hamka membesar dengan suasana tersebut. Cuma ada satu peristiwa yang menyebabkan akhirnya dia kembali macam dia jadi macam, ringkas ceritanya, barulah dia tahu nilai ayah dia lah. Satu peristiwa yang menyebabkan akhirnya mereka anak beranak ni jadi lebih rapat. Bahkan Hamka sebut dalam tafsir dia ni, tidak adalah orang lain yang dia senasa ulang-ulang untuk kenang di akhir hayat dia, di hujung hayat dia tu, melainkan ayah dia. Sangatlah dia kagumi. Ayah dia ni tokoh besar, bahkan tersohor di Mekah dan Mesir. Jadi ayah dia ni cubalah nak fahamkan anak dia bahawa engkau jangan main-main dengan bapak ni bukan orang tapi ialah anak tengok ayah macam mana, kan? Seorang yang garang, seorang yang paksa. Tapi lama-lama dia pun faham nilai ayah dia dan dia hargai, dan akhirnya mereka berdua menjadi kawan yang baik dan banyak bekerjasama dalam pembangunan dakwah. Jadi itu sangat mempengaruhi pembesaran Hamka sebelum dia menulis tafsir itu. Jadi banyak lagi cerita menarik Ustazah Fatimah berkaitan dengan bagaimana Hamka membesar. Dan fakta yang menarik juga, Hamka boleh dikatakan seorang yang didaktik, seorang yang kita kata autodidak. Autodidak ni maksudnya belajar sendiri. Maksud belajar sendiri di sini bukanlah tak ada guru, tapi dia banyak membaca bahan-bahan tambahan sendiri. Sebab tu kita akan jumpa dalam tafsir Azhar ni perbahasan tentang falsafah, tentang pantun, tentang syair, tentang gurindam, dan pelbagai lagi. Yang mana benda-benda itu tidaklah diajar secara khusus di pondok pesantren apa semua. Tapi dia telah bawa satu dimensi yang begitu luas dalam menafsirkan Al-Quran. Dia tak hilangkan nilai-nilai tradisi tempatan. Selain daripada bahasanya yang bahasa yang dikira bahasa mudah faham zaman tersebut. Kita baca zaman ni jadi payah sebab kita tak biasa baca bahasa zaman itu. Tapi zaman itu punya bahasa, seluruh Nusantara, Indonesia, Malaysia, masing-masing menghargainya. Sebab itulah kata Tunku Abdul Razak. Tun Abdul Razak ketika menganugerahkan Dr. Kehormat kepada beliau pada tahun 1975 di UKM. Beliau kira saya dengan Hamka ni berkongsi tempat lah. Kalau kata saya ada rezeki untuk insyaAllah doakan. Maksudnya daripada UKM. Hamka menerima penghargaan Doktor Kehormat Persuratan Melayu daripada UKM pada tahun 1975 oleh Tunku Abdul Razak. Bahkan disebutkan Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia tapi juga bangsa-bangsa Asia Tenggara. Itulah besarnya Hamka ni. Bahkan beliau sebelumnya menerima anugerah Dr. Honoris Causa daripada Al-Azhar. Universiti Al-Azhar bagi doktor kehormat pada dia. Bayangkan, seorang Melayu daripada Indonesia, orang Minang, mendapat anugerah kehormat tertinggi daripada Universiti Al-Azhar di Mesir. Ini kita kata jarang-jarang orang lah yang dapat. Itu hebatnya dan besarnya dan luar biasanya punya Hamka ini. Dan banyak lagi isu-isu yang menarik. Saya yakinlah kalau siapa betul-betul nak kenal Hamka, saya syurkan baca Kenang-kenangan Hidup. Dah ada terjemahannya saja. Dah ada, kita kata, belum. PTS tak terbitkan, Jejak Tarbiyah pun tak terbitkan. Boleh cari dalam versi asal bahasa Indonesia yang sudah ada diterbitkan baru. Kalau siapa yang betul-betul nak kenal, insyaAllah. InsyaAllah nanti Ustazah Fatimah kita sambung lagi lintasan-lintasan peristiwa yang menarik tentang moyang Hamka, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Jazakallah khairan Ustaz. Tadi Ustaz sebut tentang akronim Hamka tu kan, nama dia tu. Sebelum ni pun saya masa mula-mula tahu tentang tokoh ni pun, kenapa nama dia Hamka kan? Oh, rupanya dia akronim daripada nama dia, nama ayah dia dan atuk dia kan. Amrullah tu atuk dia, Masya Allah. Ya, betul. Jadi ada yang cadangkan nama akronim Ustaz UZZ. Adalah kawan-kawan tu pagi. Macam-macam lah tapi belum lagi aku. Alhamdulillah. Okey, tadi Ustaz ceritakan tentang riwayat hidup Hamka, bagaimana dia bermula, bagaimana dia membesar kan, dan dia dapat ijazah dan sebagainya. Dan soalan yang kedua lah yang kita nak tahu daripada Ustaz juga tentang pencerahan daripada Ustaz tentang, tadi Ustaz ada sebut tentang Hamka ni dia pakar dari sudut falsafah, dari sudut
pemikiran dan sebagainya. Jadi kalau kita tahulah seorang penulis ataupun seorang tokoh ni, kita boleh tengok keunggulan ciri keunggulan dai yang ada pada tokoh-tokoh tersebut lah kan. Tokoh tersebut power dari sudut falsafah ke, kan, dari sudut pemikiran, dari sudut sastra dan sebagainya. Jadi kita nak tengok apakah ciri keunggulan dai yang ada pada Hamka ni. Mungkin Ustaz boleh sharekan lah, Hamka ni dia pakar dalam bidang apa lagi lah selain daripada tafsir Al-Azhar yang kita tahulah. Dalam bahasa Inggeris ada satu proverb yang berbunyi Jack of all trade, master of none. Jack of all trade, master of none. Tahu semua benda tapi tak pakar. Jadi ni tahu yang ni sikit, yang ni sikit, yang ni sikit, yang ni sikit. Ulama-ulama Islam dulu, bila kita perhatikan mereka ini boleh dikatakan sebagai encyclopedic ataupun mausu'i. Banyak bidang mereka pakar, bukan hanya satu bidang. Saya sambung PhD dalam bidang saya saja. Sepatutnya bidang-bidang lain saya takkan sentuh secara nilah, secara CP-CP gitu. Itu kaedah moden kita hari ini, melahirkan pakar dalam satu bidang. Buya Hamka ada nilai encyclopedic, ada nilai mausu'i itu. Adapun kita katakan sebagai penguasaannya yang sangat luas dalam pelbagai bidang ilmu, dalam penguasaan. Jadi saya namakan ia sebagai Jack of all trade, master of many. Tahu banyak benda lah, pakar. Sebab kita hari ini hanya mampu melahirkan tokoh-tokoh yang Jack of all trade, master of one. Tahu semua benda, tapi pakarnya satu bidang. Okeylah tu. Dan itulah fungsi master PhD dan seumpamanya. Ya. Baik, jadi Buya Hamka ni, disebabkan beliau ini tidak menghadkan bahan pembacaan. Beliau belajar sekolah secara rasmi, saya sebut tadi, sampai darjah 3 saja, sekolah Belanda. Jadi beliau boleh berbahasa Belanda sedikit, dengan agak fasih sebenarnya. Dan kemudian banyak bahan pembacaan beliau adalah dalam bahasa Arab. Dan ketika itu, terjemahan karya-karya falsafah, sejarah, dan hampir segala bidang ilmu dalam bahasa Arab begitu sekali mewah di Mesir. Di Mesir, zaman Abdu, zaman Rashid Ridha dan seumpamanya, Mesir, Azhar masa itu sangat mewah dalam menterjemahkan karya-karya falsafah, karya-karya pemikiran, sejarah dan seumpamanya daripada Perancis, daripada Belanda dan seumpamanya. Jadi Hamka akses kepada ilmu-ilmu itu termasuk falsafah, Plato, Aristoteles, Sokrates, apa semua tu melalui bahasa Arab. Jadi kalau kita nak kata keunggulan keunggulan seorang dai bagi Buya Hamka ni, saya teringatlah kita ada almarhum yang baru meninggal 2-3 minggu sudah, almarhum Syekh Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullah pernah menulis sebuah makalah yang kemudian dijadikan buku yang bertajuk Saqafatud Da'iyah. Saqafah ad-Da'iyah. Dia datangkan 6 ciri yang perlu seorang pendakwah kuasai cabang ilmu kalau dia nak jadi seorang da'i. Dan Islam tak pisahkan diri sebagai untuk menjadi seorang pendakwah. Awak bidang pendidikan Islam ke, awak bidang tadabbur Quran ke, awak bidang fiqh ke, ataupun bidang saya pemikiran Islam di alam Melayu ke, awak tetap kena berfungsi sebagai seorang da'i, pendakwah. Awak seorang ayah ke, awak seorang anak ke, awak seorang apa, memang dakwah adalah darah daging yang namanya umat Islam. Memang tak boleh tak. Walaupun kita tak sebut saya pendakwah bebas. Sebab tu saya kurang setuju dengan istilah saya pendakwah bebas. Dia jadi macam kelakar sikit lah. Sebab setiap kita sebenarnya ada fungsi, ada kewajipan tersebut. Rasulullah kata balli wa anni walau hayat wa hadithu an bani Israil wala haraj. Seumpamanya kan, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat, wa hadithu an bani Israil wala haraj. Sampaikan juga cerita-cerita Bani Israel, tidak mengapa, tapi dengan syarat cerita yang macam mana. Selagi mana yang sahih, tak ada masalah. Yang ada Quran Sunnah, rujukan Quran Sunnah. Tapi yang Israiliyat, ada yang boleh terima, ada yang kena tolak, dan ada yang boleh diterima tanpa la tusaddiq wala nukadzib. La nusaddiq wala nukadzib. Tidak iakan dan tidak nafikan. Begitu. Baik, jadi Syekh Dr. Yusuf Qaradawi telah meletakkan 6 ciri. Kalau Ustaz Fahman boleh tulis ke di bawah tu kan. Cuma istilah thaqafah, saya duduk bincanglah dengan Ustaz Fawaz, apa semua yang memang mahir dalam pemikiran Syekh Dr. Yusuf Qaradawi.
Thaqafah tu kita nak terjemahkan sebagai apa? Sebab terjemahan literalnya adalah budaya. Jadi kadang-kadang nak terjemah bahasa Arab ni nak cari exact word dalam bahasa Melayu ni bermasalah juga. Jadi sebab bahasa Arab dia ada precise punya makna. Bila sebut thaqafah, dia berbeza dengan al-ulum. Ulum lebih ni lah. Tapi bila sebut thaqafah, dia bukan setakat subjek bidang ilmu, dia satu penguasaan yang menyeluruh, yang mendalam dan sudah jadi budaya. Jadi nak kata thaqafah, kita boleh kata penguasaan, boleh katalah penguasaan ilmu lah, begitu secara umum. Jadi 6 cabang ilmu yang Syekh Dr. Yusuf Qaradawi kata wajar ada pada seorang pendakwah. Yang pertama dia kata saqafah, iaitu saqafah ad-diniyah. Ilmu-ilmu, kita terjemahkan sebagai ilmu lah, mudah untuk faham ya. Ilmu-ilmu dalam bidang dirasah Islamiyah, dalam bidang agama Islam. Segala cabangnya, bermula daripada bermula daripada usul Quran, usul hadis, usul tafsir, segala-galanya lah. Daripada Quran dan hadis, cabang-cabang ilmu, usul fiqhnya apa semua, wajar diketahui semuanya. Tak semestinya alim, tapi tahu dan pernah belajar secara sistematik semua hal-hal tersebut. Kerana ia sangat penting. Walaupun kita bukan bidang pengajian Islam, saya sendiri degree bukan pengajian Islam saya khusus, tapi saya cari sumber untuk secara struktural kena mengaji. Sebab tu saya ambil diploma kemudiannya untuk nak mengaji secara kita kata sistematik asas-asas dirasah Islamiyah. Kalau kita tak lalu jalan itu, maka kita akan susah untuk nak faham kenapa jadi banyak khilaf ni. Kenapa yang jadi dalam masalah ni ada pelbagai pandangan? Kenapa dalam bab ni tak boleh khilaf? Tu benda-benda begitu kena selesai bila kita nak jadi da'i, nak jadi pendakwah. Jadi walaupun kita tidak alim, kata Al-Imam Hasanul Banna rahimahullah, kita boleh menjadi seorang yang al-fahmu, iaitu memahami. Dalam usulul 20 ada usul yang pertama al-fahmu, iaitu memahami. Instead of jadi alim yang agak sukar dan memerlukan juhud yang tinggi, kita boleh jadi orang yang faham bagaimana agama berfungsi. Jadi yang pertama saqafah ad-diniyah. Yang kedua dipanggil saqafah al-insaniyah, iaitu penguasaan ilmu-ilmu sains sosial kemanusiaan. Secara psikologinya, secara kita kata ni lah, sosiologi, antropologi. Benda itu penting untuk para pendakwah. Memahami manusia itu. Bila kita nak dakwah kepada orang Melayu Kelantan, apa yang mereka suka, apa yang mereka boleh clickbait kepada mereka, apa yang menyebabkan mereka rasa seronok bila mendengar dakwah kita, taklim kita. Benda-benda itu sangatlah penting bagi seorang pendakwah, atau sebagai seorang mak bapak, ataupun sebagai seorang ketua di jabatan ke sebagai kerja dan seumpamanya. Memang sangat penting untuk kita mengetahui cara berfikir. Contoh macam kita orang Melayu, apa yang mereka suka. Saya dapati orang Melayu suka cerita yang gaib, yang mistik-mistik. Sebab tu kita cuba bagi alternatif. Why not cari cerita-cerita yang gaib, yang ajaib ni, yang sahih daripada Al-Quran dan hadis. Dan alhamdulillah penerimaan mereka ternyata mereka suka. Secara umumnya saya kuliah mana-mana, masjid ke surau ke, kalaulah jemputan itu jemputan one off, mukadimah kita nak bagi mereka tu seronok dulu dengar kuliah kita ni, saya akan cari perbincangan tentang alam gaib, tentang jin, syaitan, iblis, tentang kisah-kisah. Dia minat benda lagu tu rupanya. Memang kepala otak apa dia? Mastika betul. Memang antara yang kita suka baca dulu adalah majalah Mastika. Jadi tugas kita bagi penerangan yang betul tentang alam gaib itu menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang kedua. Saqafah al-insaniyah, iaitu ilmu sains sosial ataupun kemanusiaan yang kita sebutkan tadi, sosiologi, antropologi, psikologi dan seumpamanya. Untuk kenal manusia itu. Yang ketiga, saqafah al-adabiyah wal-lughawiyah. Saqafah al-adabiyah wal-lughawiyah. Penguasaan ilmu-ilmu kesusasteraan dan kebahasaan. Bila kita nak menyampaikan dakwah, sangat penting untuk kita kuasai bahasa yang sangat baik dan nilai-nilai sastra padanya. Keindahan-keindahan bahasa.
Kenapa 2-3 hari ni kalut setengah orang bila PM menggunakan istilah cerakin. Kalutlah seantero dunia. Walhal kalau yang biasa membaca buku bahasa Melayu lama, dah biasa dah cerakin, apa masalahnya. Tapi bagi setengah orang yang baru, generasi TikTok ni, oi, benda tu cerakin tu. Apa apa makhluk tu? Jadi istilah, dan Hamka sangat mahir dalam kesusahan Melayu ini. Syairnya, puisinya, gurindamnya, dan orang Minang ni memang kaya dengan pantun-pantunnya dan seumpamanya. Jadi Hamka telah menggaulkan hal itu dalam tafsir. Jadi bukan setakat tafsir, tapi sebenarnya ia merangkumi satu nilai kebudayaan, kesusastraan dan seumpamanya. Baik, seterusnya saqafah tadi dah, saqafah ad-diniyah, saqafah al-insaniyah, saqafah al-adabiyah wal lughawiyah. Saya tertinggal satu lagi, saqafah at-tarikhiyah. Penguasaan ilmu sejarah. Tak mungkin seorang pendakwah dapat jadi pendakwah yang baik kalau dia tak minat sejarah. Bukan nak suruh jadi pakar sejarah, tapi kena tahu paling tidak sirah nabawiyah, sirah khulafah ar-rasyidin, sirah khilafah-khilafah Islam yang lalu, dan perkembangan Islam di alam Melayu, daripada mana, bila, apa ciri-cirinya. Benda-benda itu sangat penting untuk dikuasai oleh seorang da'i, seorang pendakwah. Jadi seterusnya itu saqafah at-tarikhiyah. Kemudian saqafah al-ilmiyah. Saqafah al-ilmiyah, ilmu sains. Hamka Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dah sebut pentingnya seorang pendakwah ada pengetahuan asas yang kuat dalam ilmu sains dan teknologi, saya tambah. Sama ada digunakan ataupun prinsip-prinsipnya. Jadi bila dia nak terangkan, orang kata, orang cerita tentang apa dia? Orang cerita tentang COVID-19 vaksin. Jadi dia boleh guna pengetahuan sains dia untuk faham. Bukannya terus membuat teori-teori yang pelik-pelik yang akhirnya membawa kepada kefasadan. Kita tak katalah vaksin ni 100% baik, tapi at least kita ada pengetahuan kenapa ia perlu dan kenapa ia tidak perlu. Bukan setakat membaca dalam Google semua, tapi tahu sumber dan pakar rujuk dan seumpamanya. Itu penting adanya perbahasan tentang sains. Asas sains untuk seorang pendakwah. Dan akhir sekali, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi sebut saqafah al-waqi'iyah, kesemasaan, isu-isu semasa. Yang dia maksudkan di situ adalah tentang aliran-aliran pemikiran semasa. Komunismenya, hari ini ada LGBT-nya, ada apa lagi. Semua itu diketahui hakikatnya. Untuk kita tidak terkebelakanglah. Orang dah bincang tentang atheism, orang dah bincang tentang apa ni, kita tak faham pun istilah-istilah itu. Itu tidak wajarlah untuk seorang pendakwah yang baik. Jadi kesimpulan daripada 6 ciri ini, tuan-tuan, Syekh ataupun Profesor Dr. Hamka rahimahullah ta'ala boleh dikatakan ada ke-6 ciri ini. Apa buktinya? Melalui 120 karya beliau, kalau kita pecah-pecahkan, semua kategori tadi ada dia punya karya. Dalam saqafah ad-diniyah itu paling banyak. Dalam saqafah at-tarikhiyah, dia ada sejarah umat Islam. Dia ada sejarah tentang Minangkabau. Dia ada sejarah tentang masyarakat dia. Luar biasa. 3-4 buah buku. Dalam saqafah al-adabiyah wal lughawiyah, dia ada novel, kumpulan cerpen sampai 15 buah. Dia terjemahkan novel daripada bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Lutfi Al-Manfaluti daripada bahasa Perancis. Sebab tu saya kata all around. Seorang manusia yang apa lagi kita nak? Apa lagi yang menyebabkan kita rasa dia bukan orang yang hebat? Ada saqafah al-insaniyah dalam bidang psikologi, dalam bidang dia bercakap tentang kejiwaan, tasawuf modernnya, dia bercakap tentang budi, lembaga budi, dia bercakap tentang akhlak dalam buku peribadi. Luar biasa, luar biasa. Dan semuanya dalam bahasa Melayu, Melayu lama lah, Melayu Nusantara. Dan juga dalam bidang sains teknologi, dia ada sentuh. Dan kita baca tafsir Al-Azhar, ayat-ayat yang berkaitan dengan sains, kita akan nampak dia nukilkan pandangan profesor itu, pandangan saintis ini, pandangan ini luar biasa. Ada maklumnya. Bahkan tentang aliran pemikiran,
Buya Hamka membicarakan tentang Sokrates, Plato, tentang apa nama? Essentialism, bermacam lagi istilah-istilah falsafah dalam bahasa rakyat awam macam kita, insya-Allah boleh faham. Jadi pada saya, kalau siapa nak buat thesis master ke PhD, boleh guna kerangka itu ya, iaitu gunakan saqafatud da'iyah untuk evaluate ataupun untuk analisis sumbangan Buya Hamka. Saya sebenarnya itu tajuk kita kata khayalan masa saya buat master PhD dulu. Tapi takdir Allah dibuat tajuk lain. Tak apalah, siapa-siapa nak saya halalkan. Ustazah Fatimah. Jazakallah khairan Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah, tadi Ustaz dah terangkan kepada kita 6 ciri thaqafah da'iyah tadi kan. Dan Ustaz Hasrizal kan, Ustaz dia Ya. mengupas mula ciri tersebut dalam bukunya Seni Berfikir yang Hilang kalau tak silap Ya, saya betul, kan. betul. Alhamdulillah. Jadi boleh dapatkan nanti buku tersebut, kerangka 6 thaqafah da'iyah tu Ustaz Hasrizal kupas. Masya-Allah sangat menarik lah, dan didatangkan contoh dan sebagainya supaya kita lebih faham kerangka tersebut. Dan kerangka tu asalnya daripada Syekh almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi kan, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, menarik Dan sebenarnya Ustaz. saya diperkenalkan karya tersebut daripada Ustaz Sizal. Sebab Alhamdulillah. kita memang duk follow dia apa semua. Jadi daripada situlah banyak ambil manfaat daripada huraian-huraian Fadilatul Syekh Ustaz Sizal Abdul Jamil hafizahullah. Alhamdulillah. Okey, kita nak pergi lanjut lagi tentang tafsir. Tadi kita bincang tentang karya Hamka, tentang ciri keunggulan dai daripada Hamka. Sekarang kita nak tengok, kita nak go deep lah, kita nak tengok tentang tafsir beliau lah, okay? Fokus tentang tafsir beliau. Macam mana Hamka ni dia bermula penulisan tafsir dia? Memang betul-betul dalam penjara ke? Dia habiskan 30 juzuk dia menulis tafsir tersebut dalam penjara semuanya ke? Dan betul ke ditulis dalam masa 2 tahun setengah sahaja tafsir tersebut? Mungkin Ustaz boleh sharekan dengan kami? Baik, Hamka ni sepanjang hidup dia adalah pemilik ataupun orang yang menguruskan majalah ya. Macam kita sini Solusi apa semua itulah ya. Majalah agama Islam tersebut, pedoman masyarakat, tajuknya pedoman masyarakat, dan ada kemudian tukar nama sikit dia semua. Jadi pada era 50-an, 60-an, 70-an tu Buya Hamka ni dia berpindah duduk di Jakarta selain daripada tugas dakwah dia dalam Muhammadiyah. Kemudiannya dia bina melalui usaha dia dan rakan-rakan, dia bina di Kebayoran Baru sampai hari ini lagi Masjid Agung Al-Azhar. Ada lagi dekat UHAMKA, Universiti Hamka di Jakarta ini ya. Saya tak pernah sampai. Tapi kawan-kawan jejak tarbiyah memang dah biasa pergi ke sana. Jadi Hamka ni dia jadi imam di situ, dan setiap hari dia akan jadi imam untuk solat subuh, dan setiap selepas solat subuh dia akan, kalau tak ke mana-mana, dia akan kuliahkan tafsir ayat per ayat macam tadabbur jugalah di masjid tersebut selepas subuh. Jadi apa yang dia kuliahkan itu kemudian dia tulis dan dia terbitkan dalam majalah dia itu, Pedoman Masyarakat. Tapi menariknya dia tidak bermula daripada surah Al-Fatihah. Sebab menurut dia ramai mufassir ataupun tukang tulis tafsir ni akhirnya ketundang di tengah jalan kerana bermula daripada surah Fatihah. Jadi apa yang dia buat, tak silap saya, kena cek balik, dia bermula daripada surah Al-Anfal ataupun Al-An'am, tengah sikit. Jadi dia mula daripada tengah sampailah hujung juzuk 30, dia kona balik daripada awal. Tapi masa itu dia sangat sibuk, dia dipanggil kuliah, datang ke Malaysia, pergi luar negara, Amerika, pergi ke Mesir, sibuklah, sangat sibuk. Jadi dia konsisten, kalau dia ada di rumah dia akan jadi imam solat subuh dan akan kuliah. Tapi lambatlah. Dalam masa 2 tahun tu dikata progresnya sangat lambat. Sehinggalah pada satu masa tahun 1950 lebih dekat kita merdeka tu, dia telah dituduh oleh Orde Lama, iaitu oleh Soekarno sebagai pembelot kepada Indonesia. Dan ketika itu waktu konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia, kalau ingat sejarah balik maka Bung Karno kata Buya Hamka ni telah menerima suapan daripada Tunku Abdul Rahman. Terima rasuah untuk berpihak kepada
Malaysia. Jadi dia telah ditangkap dan telah diintegrate, dianggap sebagai pengkhianat oleh Bung Karno. Ini cerita dia, tuan-tuan. Jadi kemudiannya ringkas cerita dia ditahan selama 2 tahun lebih lah, 2 tahun 4 bulan ataupun 2 tahun 6 bulan begitu. Cuma dia tak duduk dalam penjara lama sebab dia dah agak berumur masa tu sakit. Kemudian dipindahkan dalam tahanan rumah. Tahanan satu tempat lah sebab dia sakit. Ringkas ceritanya, dalam mukaddimah, siapa-siapa baca mukaddimah, ada 2-3 cerita yang menarik. Cerita yang pertama, kalau siapa biasa baca tasawuf moden, buku dia yang cukup hebat luar biasa tu, saya syorkan sungguh-sungguh antum semua baca tasawuf moden. Cukup menenangkan hati. Luar biasa. Memberikan satu motivasi yang luar biasa tentang kehidupan. Tentang kebahagiaan yang sebenar. Tasawuf moden. Baik, dalam mukaddimah tasawuf moden ni Hamka cerita, apa dia? Ketika mana dia integrasi oleh mata-mata ni, dia sebut patutlah bila orang masuk penjara ni, benda-benda tajam mesti dijauhkan daripada mereka. Sebab dia kata memang terlintas nak bunuh diri sebab tak tahan kena torture. Dia kata saya ni besar anak terguru, keturunan pula keturunan yang macam kerabat-kerabat bangsawan lah, orang panggil tuanku, orang panggil buya dan seumpamanya. Jadi daripada muda orang bercakap dengan nada yang hormat kepada dia. Tiba-tiba masuk penjara, orang tuduh dia sebagai pengkhianat, orang panggil dengan panggilan yang hina. Dia kata memang terlintas nak bunuh diri. Dia kata memang terlintas. Tapi dalam jiwa dia bertembung antara baik dan buruk itu, akhirnya dia kata keimananlah yang menang. Dan kemudian bila dia duduk dalam tahanan, ada orang datang ziarah, tengok dia sedang baca buku. Buku apa? Tasawuf moden. Maka orang tanya, Buya Hamka membaca karya Buya Hamka? Dia berkata, ya, Buya Hamka sedang menasihati diri Hamka. Maksudnya dia baca buku dia tu untuk dia gambarkan dia sedang nasihatikan diri dia kembali. Jangan kamu lost track, sedangkan kamu tulis macam ni, kamu dah jadi macam ni. Gitulah. Ni orang hebat lah tuan, luar biasa. Itu satu cerita. Cerita yang kedua, takdir Allah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Sepanjang dia 2 tahun 6 bulan dalam penjara lebih kurang begitu, menyebabkan dia ni banyak masa untuk membaca dan fokus menulis tafsir tersebut. Sebab tu di akhir hayat dia ataupun kemudiannya bila dia keluar, Bung Karno ni, Soekarno yang merupakan musuh dia, asalnya kawan. Asalnya dia mengidolakan Bung Karno ini dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ya. Tapi kemudian politik apa semua bertembur antara orang kiri dengan orang kanan, politik lah punya cerita ni. Politik lah, sebab tu kita kena faham politik ni, jangan duk lebih sangat, lebih kurang je. Jadi apa yang berlaku adalah Bung Karno ni, masa Bung Karno mati 1960-an lebih kurang begitu, Bung Karno telah wasiatkan nak Hamka jadi imam solat jenazah dia. Dan apa respon Hamka ketika itu? Hamka sanggup. Dalam keadaan Bung Karno tak pernah minta maaf penjarakan dia tanpa sebab itu, dengan tuduhan yang dia belot kepada Indonesia. Dia cukup-cukup tertekan lah. Tapi dia pergi. Dan orang tanya, macam mana Buya boleh begitu sekali lembut hati, murah hati, pemaaf, sedangkan Bung Karno buat jahat pada Buya ni? Dia kata, memang, bahkan dia kata dia terima kasih pada Bung Karno. Kalau kerana dia tak penjarakan saya, maka tak siap tafsir 30 juzuk. Allah. Ni kita kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ramai ulama yang mendekam dalam penjara. Sebagai contoh, fi Zilalil Quran oleh almarhum Said Qutb rahimahullah, juga disiapkan dalam penjara. Begitu juga tafsir ataupun karya Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi, Risalah An-Nur, juga tafsir sebenarnya yang disiapkan ketika dalam buangan dan penjara. Begitu juga Majmu' Al-Fatawa oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang juga tunggu dari reject dah. Yang juga disiapkan dalam penjara. Jadi nak katanya ramailah tokoh-tokoh yang hebat ni yang kemudian masuk penjara sebagai tarbiyah mereka dan kemudian keluar jadi tokoh yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Itulah cerita penjara ni. Saya pun alhamdulillah cerita pasal penjara ni Ustaz Farma, ya. Semenjak pindah ke Sungai Buloh ni, memang keraplah lalu di depan penjara Sungai Buloh. Masuk tidak lagi lah.
Lalu saja. Tapi ramai dah. Nak katanya gambarannya tokoh-tokoh yang hebat ni mengalami tribulasi yang begitu. Dan begitulah juga Buya. Jadi itulah bagaimana dia bermula. Asalnya daripada pengajian tafsir kuliah subuh dia saban hari, tapi sangat slow, sangat perlahan dia punya progress. Takdir Allah, dia dipenjarakan, siap 30 juzuk. Saudara Farma. Kita ni macam mana? Kena masuk ke penjara ke mana? Penjarakan jiwa, Ustaz. Okey. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Kita tengok tadi Ustaz cerita tentang tokoh-tokoh hebat tu. Mereka menulis dalam penjara. Kita ni dalam suasana bebas sebenarnya, tapi susah juga nak menulis. Saya lah Ustaz. Ustaz dah banyak karya, Alhamdulillah. Saya baru satu Ustaz. Tentu pun tak lahir lagi adik dia. Alhamdulillah. Okey, kita ambil inspirasi Masya Allah daripada Buya Hamka tadi. Ustaz kata dia seorang yang pemaaf dan sanggup memaafkan orang yang pernah mengkhianati dia kan. Masya Allah. Bukan mudah lah sebenarnya. Itu peribadi yang sangat hebat lah yang ditunjukkan oleh Buya Hamka. Dan kita nak go deep lagi tentang tafsir Hamka ni. Bagaimana maqasid ataupun kenapa Hamka ataupun hadaf lah penulisan tafsir Hamka ni Ustaz? Baik, dalam muqaddimah Tafsir Al-Azhar, sebab tu penting sesiapa yang membaca karya-karya ulama untuk hadam dia punya muqaddimah. Biasanya pada muqaddimah setiap kitab ni adalah diceritakan tentang selok-belok bagaimana dia bermula, apakah manhaj, metodologi yang dia gunakan, apa objektif, maqasid dia, sasarannya, hadaf dia punya hala tujunya karya-karya beliau dan. Jadi Hamka memang menulis dalam keadaan memberitahu dia menulis tafsir Al-Azhar ini adalah untuk pemuda-pemudi di alam Melayu kita ni, di Nusantara, yang semangat Islamnya bagus, tinggi, tapi penguasaan bahasa Arabnya yang agak minimum. Dia sebut gitu ya. Jadi pada dia, satu kontribusi, satu sumbangan daripada beliau melahirkan satu karya yang membantu kefahaman tersebut. Dan saya ingat itulah yang kita rasa bila kita baca tu pun macam Hamka tulis untuk kita jugalah. Yang tak berapa yang mahir bahasa Arab, yang pakar macam para asatizah, Ustaz Farma, tak apalah. yang beginner macam setengah orang kita ni yang minat nak tahu Quran, minat nak tadabbur, tapi penguasaan bahasa Arab kita tak berapa bagus ataupun masih di peringkat yang minimum, maka dengan adanya tafsir dalam bahasa Melayu Nusantara ini, dia membantu kita lah menjadi salah satu daripada sumber untuk kita selangkah memahami Al-Quran itu sebagai salah satu sumber tadabbur. Sebab pada saya sebut dalam sesi sebelum ini, wafil haqiqah tafsir ni adalah untuk para ulama sebenarnya, tafsir Quran untuk para ulama, sama-sama dia nak istinbat hukum apa semua ini. Untuk kita orang awam ni, ya tadabbur adalah kaedah yang betul, tapi tadabbur, cara untuk dapat kesimpulan ataupun reflection tadabbur itu tetap memerlukan panduan daripada tafsir. Itu yang sebenarnya karya Buya Hamka ni pun boleh dikatakan adalah salah satu bentuk tadabbur sebenarnya, instead of tafsir dalam erti kata yang ilmiah itu. Wallahu a'lam. Okey, jazakallah khairan Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut tentang Hamka dia menulis selama 2 tahun 6 bulan dalam penjara kan Ustaz. Dan kita tengok pun tokoh-tokoh lain macam Syed Qutub dan sebagainya tu. Saya terfikir sumber macam mana mereka mentafsirkan dan sebagainya, dan ada yang beritahu juga valid ataupun tidak tafsir mereka yang berada di dalam penjara. Mungkin waktu tersebut psikologinya terkesan dan sebagainya. Apabila mereka menulis tu, adakah macam mana Ustaz? Ustaz mungkin ada pencerahan sikit. Baik. Mereka ilmu, mereka hafal Quran dan menulis. Saya kutu hafal Quran 10 tahun. Buya Hamka pun saya ingat banyak hafal Quran lah, walaupun tak dinyatakan 30 juzuk. Dan mereka ni tahanan politik sebenarnya dalam masalah membaca bahan rujukan apa semua tak ada isu. Kena faham tu. Dalam banyak keadaan tahanan politik dia boleh akses baca buku macam-macam apa semua, dia nak menulis apa semua tak ada isu ya. Tapi ala kulli hal, masa mereka menulis itu berdasarkan ilmu yang ada dalam
fil qulub wa fis sudur lah pada asasnya. Tetapi kemudian dia bukan terus bila tulis tu terbit terus. Macam tafsir Al-Azhar, setelah dia siap tulis 2 tahun lebih tu, memakan masa hampir 15 tahun kemudian untuk semakan, penambahbaikan, apa semua begini, baru terbit. Begitu juga fi Zilalil Quran. Bila setiap kali saya ikut tulis dan hantar kepada majalah terbit, tapi kemudian untuk diterbitkan jadi satu set itu telah disema, diedit balik oleh pelbagai orang pula. Bahkan versi yang asal dalam penjara itu kemudian sudah ada dah versi yang ditambah baik kemudiannya. Boleh rujuk apa nama almarhum juga baru meninggal dunia 2-3 beberapa bulan 2-3 tahun sudah iaitu Fadilatul Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah ta'ala. Ini ulama-ulama yang dekat dengan kita, zaman kita yang sudah meninggal semua lah. Rahimahullah, rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Baik. Jadi ceritanya tulis tu siap dalam masa 2 tahun lebih. Nak terbit tu satu proses yang panjang pula. Andi kena faham ni. Jadi dalam proses nak terbit tu, Buya Hamkas ni pun terlibat. Semak balik, betulkan balik, masukkan bahan baru, gitu gini, barulah terbit kemudiannya. Terbit pula bukan sekaligus. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, berperingkat. Ini yang tu ada pada kita sekarang yang lengkap ini. Dia pun dah meninggal 30-40 tahun dah. Itu prosesnya. Cuma tidak menafikan dia siap tulis dalam masa 2 tahun lebih. Kerangka asal. Idea asal itu. Tapi proses terbit, maka masa lebih lama daripada tulis itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Betul. Setuju sangat dengan Ustaz beritahu tadi tu. Maksudnya bukan mudah lah dia tulis tu dalam 2 tahun setengah, tapi proses nak menerbitkan tu kan, sehingga kan hari ni ada dengan kita 30 juzuk tu, masya-Allah. Jadi bila dilepas siap tulis tu, dia sendiri pula edit balik, tambah balik, buang balik, tambahan sumber baru. Bagi lagi lah. Jadi proses sebelum terbit tu lebih panjang daripada proses tulis sebenarnya. Jadi Ustazah Fatimah jangan risau, tulis saja dulu. Betul. Kemudian ada banyak dah Ustaz manuskrip dalam laptop tapi tak keluar-keluar. InsyaAllah, doakan insyaAllah. Okey Ustaz, hari tu masa kelas yang tafsir tadabbur surah Al-Fatihah pada awal bulan hari tu, Ustaz ada sharekan dengan kami juga metodologi ataupun manhaj tafsir Al-Azhar ni. Mungkin Ustaz boleh sharekan juga. Ustaz ada senaraikan dalam 13 kalau tak silap saya hari tu. Bagaimana dia mentafsirkan tafsir bil ra'yi, tafsir bil ma'thur dan sebagainya tu. Mungkin Ustaz boleh sharekan. Itu isu teknikal sikit lah dalam mereka yang biasa belajar sebenarnya diploma ataupun usuluddin ataupun belajar Islam di Dirasah Islamiah mana-mana pun. Antara subjek wajib yang kita belajar antaranya adalah ulumul Quran ataupun usul tafsir. Dalam itu dah diterangkan secara umum bahawa tafsir ni ada 3 jenis. Yang pertama tafsir bil ma'thur, yang bermaksud tafsir yang berbentuk Quran mentafsirkan Quran ataupun Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Quran ditafsirkan dengan athar, iaitu ijtihad dan pandangan-pandangan sahabat Ibn Abbas dan seumpamanya. Jadi itu tafsir yang terbaik dalam konteks Dirasah Islamiah, itu tafsir yang terbaik. Dan antara tokoh yang jago dalam tafsir ini adalah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Abu Fida Ismail bin Kathir rahimahullah. Baik. Di sana juga ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi ini tafsir bil ra'yi ini maksudnya penafsiran berdasarkan ilmu yang meletakkan ilmu-ilmu yang bersabit dengan akal, macam logik, mantik dan falasifah dan seumpamanya. Dan termasuk dalam ia juga adalah ilmu-ilmu yang bersabit dengan lughah. Sebab tu tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir yakni Al-Kabir Mafatihul Ghaib dikategorikan sebagai tafsir bil ra'yi. Tapi bukanlah bermaksud mereka memandai-mandai sampai hilang manhaj tafsir asal tu. Cuma ada bahagian-bahagian mereka explore lebih sikit dalam penggunaan ilmu-ilmu yang di luar daripada bil ma'thur tadi. Dan ia diterima di sisi ahli sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga tafsir al-isyari. Yang ni kontroversi sikit. Tafsir isyari ni ayat-ayat tertentu. Isyari maksudnya macam Ibn Arabi. Ibn Arabi yang kontroversi itulah Al-Akbari. Sufi falsafi. Banyak menggunakan
yang dinamakan sebagai dzauqi ladunni, apa nama lagi, benda-benda yang bersabit dengan directly from Allah Ta'ala melalui mimpi, melalui ilham, melalui apa semua ni, dan ia kontroversi sebab tidak ada sandaran yang jelas, dan kabur perkara tersebut. Dan kadang-kadang tafsiran itu against apa yang ada dalam bil ma'thur dan bil ra'i. Jadi sangat-sangat apa nama ni lah. Tetapi tafsir Al-Azhar ni boleh dikatakan ada semua elemen. Bahkan kata guru saya, Dr. Mustafa Abdullah yang mengajar ulumul Quran di UM lah masa ambil diploma tu. Dan kebetulan sekarang dia jadi jiran saya, sama sebelah. Dan dia tu mengajar lagi di API, siapa-siapa yang ambil subjek tersebut, ulumul Quran. Memang usul tafsir sebenarnya. Dia sebut tafsir Azhar ni sebenarnya tafsir al-islahi. At-tajdidi wa islahi. Jadi betul-betul tafsir yang memberi, nak kata reform tu nampak ni sangat ya. Islah lah, satu tafsir yang membawa pembaharuan. Bukanlah baharu tu maksudnya bawa benda baru langsung, tapi pendekatan yang baharu dalam arti kata membawa hal-hal yang asal daripada Quran dan Sunnah. Pendekatan baru, bahasanya segar, tambahan-tambahan pelbagai cabang bidang ilmu. Tadi saya sebut Saqafatul Da'iyah, 6 ciri itu diraung sekali. Ada pantun, ada syair, ada kisah-kisah riwayat hikayat, ada apa nama, ada kisah dia sendiri, pengalaman dia sendiri yang menarik itu begini. Tapi dalam masa sama sangat disiplin dalam penukilan hadis sebagai contoh. Sangat menjaga disiplin tawabit dalam menukilkan Israiliyat. Yang ni yang dia kata menarik ni. Ada setengah tafsir bila dia nukil hadis palsu ke sahih ke dhaif ke apa, dia langgar semua. Israiliyat asalkan cerita sedap semua masuk belaka. Tidak. Buya Hamka dalam banyak-banyak dia masuk itu, masuk ini, macam-macam benda. Tapi bila bersabit dengan benda yang disiplin, nukilan hadis, nukilan Israiliyat, dia disiplin. Dia tegas sebab tu. Ini yang saya katakan pembaharuan yang mungkin Dr. Mustafa Abdullah kata tafsir islahi, tafsir yang membawa naratif pembaharuan dalam arti kata pendekatan, tapi mengekalkan dawabit asal dalam penafsiran Al-Quran. Wallahu a'lam. Silakan. Okay, terima kasih Ustaz untuk pencerahan tadi tentang manhaj atau metodologi tafsir. Dan kalau kita tengok kan Ustaz, dalam tafsir Hamka hari tu pun kita kupas tentang tafsir surah Al-Fatihah hari tu kan. Dia ada elemen-elemen lain kan Ustaz. Macam contohnya kupasan fiqh kan ditambah dalam tafsir Al-Fatihah. Dan mungkin Ustaz boleh share lagi elemen-elemen tambahan yang ada dalam tafsir Hamka ni, antaranya syair ke, ada kan part yang letak syair dan sebagainya kan. Betul. Tadi saya duk belik-belik jilid pertama ni jumpa Hamka memasukkan apa dia? Hamka memasukkan surat Syekhul Azhar kepada dia secara peribadi, dia terjemahkan, dia masuk dalam tu. Surah apa Ustaz? Ustaz yang tu surah apa? Surah apa? Jilid pertama ni surah Baqarah, surah Fatihah sampai surah ni lah. Tapi saya yang besar ni. Juzuk 1, 2, 3. Tak jumpa dia Ustaz Farma. Tadi tu belik-belik ada. Sekejap saya tak tanda. Tapi nak katanya adalah elemen-elemen begitu. Menariklah. Jadi dia bukan sekadar tafsir macam tafsir biasa, tapi dia memasukkan elemen kesemasaan peribadi dia kadang-kadang. Yang kita tempoh lagi dia kata dia cerita ayah dia pasal kucing tu. Dia kaitkan dengan kasih sayang ar-rahmah. Ar-rahmah antara Allah dan makhluk. Tapi dia kata antara makhluk dan makhluk pun kalau dah faham rahmah tu apa, contohnya binatang kepada tuan dia. Dia katakan ayah dia bila meninggal dunia, ayah dia ni ada seekor kucing yang dia suka belai, suka dia bagi makan apa semua. Jadi dia kata dia tengok sendiri kucing ni bila ayah dia meninggal dunia, Haji Abdul Karim Allah, kucing ni mari dia tunggu di kubur hari-hari. Tak adalah benda karamah ke apa semua, tapi dia katanya dia tak tengok. Dia tak kaitkan hal itu dengan benda yang supernatural. Ini karamah lah wali Allah, tidak. Dia kata ini kasih sayang antara makhluk Allah yang namanya binatang dengan makhluk Allah yang namanya manusia. Bayangkan kasih sayang Allah. Dia gitu sahabat-sahabat. Dahsyat kan? Jadi benda tu, wow. Sebab biasa kita dengar kalau ada benda-benda pelik ni, ni karamah, ni wali-wali, ni ada. Hamka bawa pada inilah kasih sayang dalam arti kata yang sebenar. Rahmah antara makhluk pada makhluk dan sebagainya.
Jadi kalau nak contoh tu banyaklah Ustaz Farma ya. Dan ada saya jumpa seorang thesis ya, master ke PhD saya tak ingat, Allah alam. Tapi dia memang fokus kepada pantun-pantun dalam tafsir Al-Azhar gitu. Menarik. Ada pun syair-syair. Siapa yang minat nak sambung master PhD ni, tafsir Azhar ni cukup banyak benda lagi lah boleh ulang. Banyak benda lagi. Saya syorkan. Ustaz Farma pun kalau kata itu, buat tafsir Azhar lah. InsyaAllah. Tengah fikir tajuk juga Ustaz lagi ni. Ya. InsyaAllah. Okey, insyaAllah saya rasa je sekarang dah pukul 11. Rasanya soalan terakhir lah kot insyaAllah untuk Ustaz. Nak minta Ustaz ulas sikit lah tentang betul ke tafsir Hamka ni dia bukan tafsir semata-mata lah. Dia bukan tafsir. Tapi lebih kepada karya, tadabbur macam tu lah. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit tentang pendapat ni lah. Baik, macam saya sebut dalam kelas kita surah Al-Fatihah, tadabbur surah Fatihah tempoh hari, antara individu yang mengeluarkan idea ini barulah dia tulis di status Facebook. Dia kata bila dia baca tafsir Al-Azhar, bila dia baca, dia kata tafsir Al-Azhar ni pada hakikatnya bukan tafsir per se. Tafsir dan dikata menghuraikan kalimah-kalimah Al-Quran untuk istinbat hukum, untuk istinbat pelbagai perkara lah. Saya cenderung untuk setuju sebenarnya dengan pandangan tersebut. Sebab kalau kita baca tafsir Al-Azhar ni ialah dulu apa saja yang berbentuk huraian kepada Al-Quran itu automatically dinisbahkan kepada tafsir. Tapi kalau kita pergi pada level yang lebih dalam, memang ada perbezaan antara tafsir dan tadabbur. Tapi macam kita sedia maklum, rukun-rukun tadabbur memang memerlukan kita untuk rujuk pada tafsir-tafsir ulama. Itu memang tak boleh kita nak pandai-pandai refleks sendiri, tak boleh, jangan. Bahaya. Jadi kita perlu pergantungan sandaran. Cuma cara kita interaksi, kita boleh kata kefahaman ini, kesimpulan ini berdasarkan ayat ini, refleksinya adalah berdasarkan ayat ini adalah berdasarkan tafsiran Buya Hamka dalam tafsir dia. Kita kena beradab begitu ya. Walaupun kita bukanlah sedang nukilkan secara akademik, tapi start dalam tadabbur pun kita kata ini kesimpulan berdasarkan tafsir Al-Azhar terhadap ayat ini. Itu lebih baik sebab kesimpulan tafsir lain mungkin berbeza. Atau kesimpulan tafsir Ibn Katsir berbeza, tafsir Al-Maghrawi berbeza. Tapi kita bukan sarjana, kita nak satu benda yang bila kita baca tu terus lekat di hati. Itu tadabbur lah. Jadi kita kata ini tadabbur ini, kesimpulan ini adalah berdasarkan tafsir Al-Azhar. Cuma dari sudut struktur penceritaan, huraian, memang saya lebih cenderung kata ia sebenarnya hakikat sebenarnya lebih sesuai dikatakan sebagai karya tadabbur. Cumanya konteks zaman itu segala benda yang melibatkan huraian Quran adalah tafsir, disebutkan sebagai tafsir. Kalau nak tafsir betul ni memang kena baca Ibn Katsir, Al-Alusi atau tafsir betul. Mafatihul Ghaib. Sampaikan tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib kan, masyhur orang kata segalanya ada fihi kulli syai' illa tafsir itu. Padanya ada segala benda melainkan tafsir. Sebab apa? Dia cerita segala benda apa rinci melainkan tapi itu satu kalau ikut Ustaz Abdullah Bukhari, ianya satu pujian. Katanya hebatnya tafsir Mafatihul Ghaib Al-Kabir itu oleh Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala. Katanya hebat sangat ilmu dia, sampai segala ilmu dia masuk. Jadi tafsir yang asas, tafsir yang asas tu jadi tenggelam sebab banyaknya ilmu lain. Itu menariklah. Itu kalau dengar Ustaz Sya'ari cerita orang yang memang tafsir itu lebih. Kita ada tafsir Al-Azhar ni, alhamdulillah. Daripada tak ada langsung. Betul. Wallahu a'lam. Okey, jazakallah khairan Ustaz untuk pencerahan tadi. Kepada semua peserta, tadi 200 lebih Ustaz yang menonton di Facebook. Alhamdulillah, ramai juga Alhamdulillah. Mungkin hari ni hari cuti dan ramai yang berada di rumah ke sedang santai-santai bersama keluarga. Alhamdulillah boleh dengar hari ni. Dan hari ni kita
kalau boleh selepas kita mendengar sesi Ustaz ni, kita ada cita-cita ataupun kita ada harapan untuk kita sama-sama dengan keluarga kita untuk kita sama-sama baca tafsir Hamka ni. Betul, Kan? betul. Sebab kita nak baca tafsir Ibnu Katsir mungkin tinggi dengan kita kan. Kita nak baca tafsir dalam bahasa-bahasa Arab tu mungkin kita tak mampu, mungkin kan. Tapi apabila ada tafsir yang lebih dekat dengan jiwa Melayu Nusantara ni, kita sepatutnya ambil peluang untuk kita baca. Dan saya sendiri pun Ustaz, masa mula-mula kahwin hari tu saya cakap kat suami, saya nak beli tafsir Hamka dululah, tapi masa tu kita mula kahwin kan Ustaz, bukannya ada duit banyak kan. Jadi kita belilah sikit dulu. Okey, kita beli 6 juzuk dulu Hilang Ustaz. tu kalau Ustazah tak minta hantaran tafsir dekat dah. Itulah rugi pula. Tak apa. Okey. Kita hari tu saya beli mula-mula kahwin tu juzuk 1 sampai 6. Saya beli. Masa tu masa mula-mula PTS keluarkan Ustaz 2017. Lepas kahwin, saya kahwin Design 2017, design lama tu 2017 saya beli 6 juzuk dulu. Lepas tu lama kelamaan tu kita simpan cita-cita kita kena ada 30 juzuk dekat rumah tafsir ni supaya kita mudah nak rujuk. Kita baca Al-Quran, contoh kita baca juzuk 25 kan. Kita nak tahu huraian juzuk 25 tentang apa kan. Jadi kalau kita susah nak memahami bahasa Arab, kita bukalah tafsir Hamka kan, dalam bahasa Melayu mudah untuk faham kan, ayat pun mudah dan sebagainya. Jadi sedikit demi sedikit Ustaz saya beli, bulan lepas saya beli sikit barulah lengkap. Sekarang barulah lengkap 30 juzuk tu kan. Masya Allah, nak katanya tak apa kan, kalau kita usaha kita untuk kita mendalami tafsir dan sebagainya ni, perjalanan tu panjang kan. Mungkin sekarang kita miliki sikit dulu tafsir, beberapa juzuk dulu, mungkin juzuk-juzuk yang kita rasa dekat dengan kita, juzuk Amma mungkin kan. Dan Ustaz Zahiruddin sendiri dengan Ustaz Dr. Ruzaimi juga ada tulis buku Tadabbur Hikmah kan Ustaz. Ustaz dah takhrij, cek dah hadis-hadis dalam tafsir Hamka ni sahih ke tak dan sebagainya kan. Jadi Ustaz dah mudahkan kita sebenarnya. Tafsir Tadabbur Hikmah Tadabbur Hikmah Juz Amma. Tadabbur Hikmah Juz Amma oleh Ustaz Zahiruddin sendiri. Ustaz ada tulis tu. Dan mungkin boleh kita gunalah insya-Allah kan. Okey, terima kasih kepada yang dah menulis soalan. Kalau ada yang lagi soalan-soalan yang terbuku di hati kan, mungkin boleh taipkan insya-Allah di ruangan komen. Ni ada sahabat saya, Ukhti Zahra, ada yang bertanya soalan, Ustaz, adakah sesuai kita mengkaji sudut pendidikan dalam tafsir Hamka? Mungkin Ustaz boleh komen sikit. Setakat yang saya gelintar melalui Google, semakin banyak tajuk-tajuk yang dikaji berkaitan dengan Hamka, khususnya tafsir Al-Azhar ya. Dan ayat-ayat tentang pendidikan ni dah ada orang lain kaji lah. Maksudnya mengeluarkan secara maudhu'i tentang ayat-ayat yang ada unsur pendidikan, pedagogi lah apa semua. Tapi sebab Quran ini adalah ibu ilmu, sumber ilmu. Jadi perspektif mana yang kita nak kaji tu, kalau kena kita punya dia panggil kerangka konseptual yang betul untuk kita kaji, insya-Allah tetap ada kebaikan dan juga sumbangannya. Cuma lagi dalam akademik, of course lah, gap. Dia tanya kita, ada orang lain buat tidak lagi bidang yang sama. Jadi kita kena buktikanlah kepada penyelia dan juga sidang tempat yang kita nak ambil tu, bahawa dalam bidang tersebut, ialah pendidikan ni pun banyak cabang-cabangnya. Nah, mungkin ada bidang pendidikan tu cabang-cabang dia, kita ambil satu aspek daripada bidang pendidikan yang lebih khusus dan kaitkan dengan prinsip-prinsip daripada tafsir Azhar. Pada saya sangat syorkan untuk we digging more depth tentang hal itu, khususnya dalam bidang kita. Tapi walaupun apa bidang kita, tapi disebabkan kita minat tafsir Al-Azhar, kita jadikan ia sebagai subjek kajian. Saya sangat syorkan. Okey, jazakallah khairan Ustaz. Harap menjawab soalan daripada Ustazah Zahra tadi. Alhamdulillah. Kita menunggu lagi jika ada yang sahabat-sahabat yang nak bertanya soalan, mungkin boleh tulis di ruangan komen insya-Allah. Ada yang komen, Ustaz, saya dah beli separuh tapi oleh sebab faktor umur printing dia tak berapa clear. Kalau printers boleh printkan dakwat yang molek sikit kan, mungkin boleh kita tengok dan kita cadangkan mungkin kepada penerbit kan yang menerbitkan tu untuk kualitikan lagi insya-Allah.
Alhamdulillah tafsir yang paling dekat dengan Nusantara Melayu. Ya betul, Encik Muhammad Ikhwan. Alhamdulillah. Okey, jika dah tak ada soalan, rasanya kita pun dah nak ke penghujung program kita. Kami ada beberapa pengumuman yang nak beritahu kepada semua peserta, insya-Allah. InsyaAllah pada bulan Disember nanti kita akan adakan satu sesi tadabbur, insyaAllah. Tadabbur surah Al-Kahfi menurut perspektif tafsir Habka, insyaAllah, bersama dengan Ustaz Zahiruddin Zabidi. Kalau semua dah nampak kan poster di live tu, insyaAllah. Seminar Mutiara Tadabbur surah Al-Kahfi menurut perspektif Hamka, insyaAllah bersama Ustaz Zahiruddin Zabidi. Kali ini kami buat 4 sesi, iaitu setiap hari Sabtu, insyaAllah. Sabtu 10 Disember, 17 Disember, 24 Disember dan akhir sekali 31 Disember, insyaAllah. Jadi Ustaz Zahiruddin akan mengupas tadabbur surah Al-Kahfi menurut tafsir Hamka bersama kita 4 siri. Nanti insya-Allah Ustaz akan tengoklah, Ustaz akan bahagikan kepada 4 siri dan insya-Allah kita akan khatam surah Al-Kahfi ini dan kita akan tengok sama-sama tafsir Hamka ni insya-Allah. Okey, untuk surah Al-Kahfi. Dan kelas kita insya-Allah melalui Zoom, melalui Zoom. Dan rakaman disediakan untuk para peserta dan setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 11 pagi. Kali ini kita tak buat malam lah, kita buat siang hari insya-Allah pukul 9 hingga 11 pagi setiap hari Sabtu. Dan yuran untuk early bird sehingga 5 Disember ini harga dia RM59 untuk 4 sesi kelas insya-Allah, dan untuk selepas 5 Disember harganya RM69. Jadi insya-Allah boleh sama-sama untuk sertai dan juga kita sebarkan insya-Allah kepada rakan-rakan yang berminat untuk mendalami lagi tadabbur surah Al-Kahfi insya-Allah. Dan bagi peserta yang berminat untuk daftar, link kami dah kongsikan di ruangan komen insya-Allah. Okey, Puan Nur Halina kata masya-Allah bestnya, alhamdulillah. Kan semoga-moga Allah lorongkan kita untuk kita sama-sama belajar surah Al-Kahfi. Sebab surah Al-Kahfi ni memang kita baca setiap hari Jumaat kan Ustaz? Kita baca setiap hari Jumaat dan kalau boleh setiap hari Jumaat kita lalui tu ada refleksi yang berbeza yang kita hadapi, kan? Yang kita dapat daripada Al-Quran, kan? Kita nak refleksi yang berbeza. Contohnya minggu ni kita nak refleksi ayat mana dalam surah Al-Kahfi, kan? Jadi dengan kelas tadabbur surah Al-Kahfi ni insya-Allah moga-moga membantu kita setiap Jumaat kita itu dihiasi dengan ilmu dan refleksi yang berbeza tentang surah Al-Kahfi insya-Allah. Dan refleksi tersebut kita praktikkan pula dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, banyak kan dalam surah Al-Kahfi ada fitnah harta, fitnah ilmu dan sebagainya. Itulah yang berlaku, yang berlegar dalam kehidupan kita kan, insya-Allah. Dan insya-Allah untuk Disember ni kita akan fokus juzuk 15 iaitu surah Al-Kahfi. Jadi inilah buku tafsir surah Al-Kahfi dan juzuk 15. Jadi untuk peserta yang mungkin tak berkemampuan untuk miliki 30 juzuk, mungkin boleh miliki dulu untuk juzuk 15 ni. Kita sama-sama tadabbur juzuk 15 ni insya-Allah bersama Ustaz Zahiruddin pada bulan Disember ni insya-Allah, juzuk 15. Dan kalau siapa-siapa yang nak miliki 30 juzuk full set tafsir Hamka, mungkin boleh bagi tahulah. Okay, boleh kontak saya sendiri insya-Allah, kami akan bantu uruskan insya-Allah. Dan pada awal bulan hari tu pun kami dah postkan ke Singapura berbelas-belas set. Alhamdulillah ada peserta daripada Singapura membeli buku tafsir Hamka full set ni, alhamdulillah. Dan untuk Semenanjung juga, untuk Semenanjung ni special sikit, alhamdulillah kami boleh berikan free postage untuk yang Semenanjung kan, alhamdulillah. Jadi siapa-siapa yang duduk Semenanjung boleh ambil peluang untuk dapatkan full set ni dengan free postage, alhamdulillah. Okey, nanti WhatsApp saya insya-Allah ataupun boleh terus ke link yang kami dah kongsikan. Ini rupa tafsir Hamka, okay? Ini juzuk 11, 12, 13, 14, 15. Kiranya semuanya ada 30 buah buku, okay? 30 juzuk. Dan ini antara karya-karya Hamka yang Ustaz pun sebut tadi tentang peribadi kan. Dan ada karya Hamka ditulis oleh Dr. Muhammad Yusri Afandi. Yang ni Ustaz pensyarah daripada USIM pensyarah daripada USIM. Dan tadi saya sebutkan tadabbur hikmah juz amma yang Ustaz Zahiruddin dan Dr. Zaimi tulis yang warna biru ni, yang hujung ni. Alhamdulillah. Dan inilah antara karya-karya Hamka yang ada: Lembaga Budi, Lembaga Hidup, Lembaga Hikmat, Tasawuf Moden, Sejarah Umat Islam, Hamka, Tuan Director,
ayahku Nah, yang ni ayahku kan Ustaz. Dia cerita tentang ayahnya insya-Allah. Dan Falsafah Syaitan, Merantau ke Delhi. Banyaklah karya-karya Hamka ni falsafah hidup dan sebagainya. Dan yang terakhir juga Ustaz ada sebutkan tadi karya Ustaz kan tentang alam mistik, tentang khurafat tahyul mistik di alam Melayu. Kalau berminat untuk dapatkan karya-karya Ustaz, boleh juga ke link yang kami dah sharekan tadi, ataupun boleh je hubungi saya, Ustazah, saya tak pandai lah nak gunakan link tu nak beli kan. Nanti WhatsApp je saya, insyaAllah saya akan bantu uruskan pengepusannya insyaAllah. Dan yang terakhir, kita dah nak menuju ke 2023. Mungkin ada sahabat-sahabat sedang mencari planner kan. Dan saya membantu seorang ustazah ni, Ustazah Nazifah. Ustazah Nazifah ni dia buat sendiri planner ni. Planner ni dia design sendiri untuk mereka yang nak refleksi Al-Quran dan tadabbur setiap hari. Okay? Jadi dia buat satu planner ni sangat menarik dan dah terjual banyak dah, beratus-ratus dah planner ni, dan dijangka akan post bermula pada minggu depan insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan boleh dapatkan di link yang disediakan. Dan yang terakhir, planner Muslimah Produktif. Planner Muslimah Produktif ni boleh digunakan untuk mereka yang nak satu perubahan lah dalam hidup untuk 2023 nanti kan. Nak rangka keuangan, nak rangka refleksi Al-Quran dan sebagainya, semuanya ada dalam planner Muslimah Produktif ni. Dan ada 2 free gift untuk pembelian planner Muslimah Produktif ni insyaAllah. Jadi dan saya nak serahkan semulalah kepada Ustaz sebelum Ustaz menutup, kita tutup program ini. Okey, ada yang tanya soalan lagi ke? Saya tengok sekejap dekat ruangan komen jika ada soalan. Okey, ada satu lagi soalan Ustaz sebelum kita tutup dengan mungkin take home message daripada Ustaz tentang tafsir ni. Ustaz, bagaimana nak asimilasi tafsir Hamka dengan tafsir lain? Mungkin Ustaz boleh jawablah last soalan insya-Allah. Setiap tafsir ni ada keunikannya yang tersendirilah. Dan bagi orang akademik, of course kita diajarkan untuk menukilkan daripada tafsir yang kalau ikut urutannya pun daripada yang paling autentik dan kemudian barulah yang menghujung. Maksudnya biasanya kita akan bermula dengan tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, kemudian barulah turun. Jadi tafsir Al-Azhari biasa yang hujung-hujung lah, biasanya begitu. Tapi ada beberapa orang tokoh macam Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, hafizahullah. Kalau siapa yang pernah baca, dia tulis pasal tafsir dalam utusan Malaysia apa semua dulu, beliau juga gemar menukilkan daripada Profesor Dr. Hamka. Maksudnya Buya Hamka telah memudahkan kita. Saya tidaklah berkata bila kita guna tafsir Al-Azhar, maka tak perlu dah rujuk tafsir-tafsir lain. Tapi bagi orang awam yang sangat terhad rujukannya dalam bahasa Arab, dan seumpamanya, tafsir Al-Azhar sangatlah membantu kita. Adapun bagi orang yang sudah ada asas yang kuat, bahasa Arab, ulum Quran, ulum hadis apa semua, maka tidak ada isu lah untuk mereka cuba melihat persamaan, perbezaan dan seumpamanya dengan tafsir-tafsir yang lain. Jadi kalau kata macam mana nak asimilasikan, insya-Allah bagi mereka yang biasa merujuk tafsir-tafsir yang pelbagai dan ada kemampuan, saya ingat tak ada isu. Tapi bagi orang awam yang tak berapa mahir, yang masih lagi peringkat asas, mungkin dengan tafsir Al-Azhar saja memadai secara umumnya. Tapi macam tadilah saya sebut, tak bolehlah kita macam terus kata inilah tafsir yang mu'tamad, sebab tafsir ni tetap, tafsir para ulama ni tetap adalah dia panggil pada ijtihadi dan juga dia punya kita kata masih terbuka kepada perbahasan setengahnya itu. Jadi wallahu alam, sekadar itu saja yang boleh saya sharekan. Semoga ada manfaatnya dan semoga tafsir Azhar ni betul-betul lah menjadi kita kata pedoman bahasanya. Pedoman yang terbaik dalam membawa kita kepada kefahaman Al-Quran melalui konteks itu, dan kita juga berdoa semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat yang berterusan kepada Buya Hamka melalui karya ini insyaAllah. Pedih mata ni, ada orang tengah menumis. Alhamdulillah. Kejap lagi boleh makan terus Ustaz kan? Alhamdulillah. Okey, jazakallah khairan Ustaz untuk pencerahan tadi, masya-Allah. Memang seronoklah dengar apa yang Ustaz
kongsikan tadi. Dan kelas tafsir Al-Fatihah hari tu pun Masya Allah ramai yang teruja dengan kupasan Ustaz Zahiruddin. Dan saya rasa memang betul lah, tepatlah orangnya kita menjemput Ustaz Zahiruddin insya-Allah untuk menjadi panel untuk kelas kita insya-Allah pada bulan Disember ini, tadabbur surah Al-Kahfi insya-Allah menurut perspektif Hamka. Jadi sesiapa yang berminat untuk register insya-Allah boleh register. Dan ada yang tanya saya juga, jika ada yang mungkin tidak berkemampuan, mungkin ada tidak berkemampuan untuk join kelas tu dengan harga yuran tersebut, mungkin boleh PM saya sendiri, insya-Allah kita akan carikan sponsor ke dan sebagainya untuk sesiapa yang berminat insya-Allah untuk menyertai kelas ini. Sebab kami tak nak dengan yuran tersebut menghalang tuan-tuan puan-puan untuk join kelas ni. Dan jika ada yang bermurah hati untuk sponsor orang lain, mungkin boleh bagi tahu saya juga, saya nak sponsor 5 seat sebagai contoh untuk orang yang berminat nak join kelas ni. Kan boleh juga beritahu saya insya-Allah. Macam bulan lepas Ustaz, dalam grup seminar Mutiara Tadabbur November, ada seorang peserta, alhamdulillah ada seorang sahabat sponsor full set tafsir Hamka, masya-Allah, sahabat kita daripada Singapura, bermurah hati, alhamdulillah, sponsor seorang sahabat kita untuk tafsir Hamka full set, masya-Allah, rezeki beliau, alhamdulillah. So saya terus uruskan post untuk beliau ke Pahang, kata silap saya, alhamdulillah, masya-Allah, rezeki kan. Okay. Jadi moga-moga dengan perkongsian Ustaz tadi dapat menyuntik lagi semangat kita untuk mendalami tafsir, ataupun tadabbur, dan moga-moga Al-Quran itulah yang menjadi bacaan kita setiap hari, kan. Kalau kita boleh baca Facebook, tengok TikTok dan sebagainya berjam-jam, tapi kenapa Al-Quran ataupun tafsir kita tidak mampu untuk baca setiap hari ataupun menghayatinya setiap hari. Jadi jazakumullah khairan. Saya Ustazah Nik Fatma selaku founder Mutiara Tadabbur, ini mohon maaf jika ada kesilapan, kekhilafan dan sebagainya sepanjang saya mengendalikan Mutiara Tadabbur ni lah. Dan jika ada komentar dan sebagainya untuk Mutiara Tadabbur ataupun cadangan yang bernas lagi untuk Mutiara Tadabbur, saya alu-alukan, insya-Allah saya dan Ustaz alu-alukan cadangan yang lebih baik untuk kami kemudi lagi Mutiara Tadabbur ini, insya-Allah. Dan untuk tahun depan 2023, doakan Mutiara Tadabbur dapat anjurkan banyak lagi kelas, perkongsian dan sebagainya yang membina lagi, insya-Allah, tentang Al-Quran, dan moga-moga dia menjadi pedoman kita, insya-Allah, untuk menghadapi tahun yang lebih mencabar lagi 2023, alhamdulillah. Dan kita sama-sama doakan juga, kita baru sahaja mendapat kepimpinan baru dalam Malaysia, dan kita doakan semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia dapat mengemudi Malaysia dengan baik, ke arah lebih baik, dan juga barisan kabinet menteri dan sebagainya, kan. Kita doakan insya-Allah. Semoga Allah merahmati juga pemimpin kita, dan Allah merahmati kita sebagai rakyat yang sentiasa mendoakan pemimpin, insya-Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dulu majlis kita dengan suratul As dan tasbih kafar. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.